Balas, seterusnya kita beralih ke saingan di Petaling Jaya membabitkan pertemuan Penang dan juga pasukan tuan rumah PJ City yang menyaksikan hari ini P Mania menurunkan Kalamullah Shivan Pillay, Muhammad Rafi ke kanan Mahali Kumaharan Filemon Ayi yang menghasilkan jaringan pertama seperti yang anda saksikan, Darren Lock, Tamil Maran, Guru Sami dan juga Zainal Abidin. Dan nyata selepas jaringan pertama dihasilkan, Pulau Pinang nyata agak sedikit struggle untuk mencari jaringan penyamaan. Walaupun mereka mempunyai peluang di depan gol menerusi beberapa percubaan yang dihasilkan, namun ia masih gagal. Tetapi saya rasa sedikit gopoh di depan pintu gol antara yang merencatkan perjalanan pasukan Datuk Zainal Abidin Hassan di Petaling Jaya. Selepas jaringan pertama terhasil, walaupun agak sedikit perlahan corak permainan ditampilkan oleh anak-anak buah P Maniam pada separuh masa yang kedua, namun ia dapat diatasi selepas itu dalam kedudukan yang lebih sempurna kerana bergerak dengan satu pasukan, walaupun ada kalanya hanya meninggalkan 2 atau 3 pemain di bahagian belakang, namun ia masih dapat dikawal dengan baik oleh para pemain PJ City. Dan selepas itu, Mahali Jasuli melengkapkan kemenangan 2-0 pasukan PJ City di laman sendiri, menewaskan pasukan Penang FC. Untuk rekod secara keseluruhannya, ini merupakan kemenangan kali ke-5 untuk pasukan PJ City, sementara Penang FC kekalahan kali ke-15. Disahkan mereka akan beraksi pada musim depan. Saya rasa PJ City ini nothing to lose. Mereka berada di kedudukan mana sekalipun, walaupun pada ketika ini mereka berada di kedudukan 9. Yang ke-9 secara keseluruhannya, Zah. Ya, dari segi keperforman pasukan, saya rasa pujian harus diberikan kepada Coach P Maniam dengan ketiadaan pemain-pemain import dalam pasukan, hanya menggunakan pemain tempatan, dan kita semua tahu pasukan PJ City mempunyai pemain-pemain muda yang berkualiti, yang baik, dan termasuk juga Darren Lock. Tetapi ya, kemenangan pada malam ini saya rasa memang yang ingin dicari oleh Coach P Maniam, kerana ya, mungkin dia rasa pasukan dia mampu ataupun layak untuk memenangi perlawanan pada setiap perlawanan. Dan ya, kita boleh nampak Coach Maniam confident dengan pemain-pemain dia dan tidak menjatuhkan moral pemain-pemain dia sendiri apabila setiap kali pasukan PJ City bermain dengan kekalahan. Tetapi ya, moral yang baik yang ditampilkan oleh Coach P Maniam untuk pemain-pemain PJ City melihat dia sendiri tidak pernah mengaku kalah, saya rasa itu yang cukup bagus untuk pasukan PJ City. Siapa kata pemain yang berusia tak boleh tinggalkan impak? Betul. Guru Sami. Yep. Mahali hari ini skor. Ya. Betul. Ada keperluannya sebenarnya membawa masuk nama-nama besar ni. Betul. Setuju. Right. Ya, boleh guna mereka, tetapi Coach P Maniam kena tahu bila ingin menggunakan Mahali, Guru Sami, pemain-pemain, even Darren Lock sendiri pun sudah hampir 30-31. Jadi saya rasa ya, Coach P Maniam pandailah menggunakan pemain-pemain yang ada. Khairin Muyamin ada juga dalam pasukan. Jadi saya rasa ya, apa yang dicuba ditampilkan oleh Coach P Maniam dengan pemain-pemain yang dia ada, saya rasa ya, untuk setakat ini cukup ya, baguslah. Ya. Saya rasa nama-nama ini akan terus kekal bersama dengan P Maniam yang seperti Niza sebutkan untuk musim depan, kerana kesannya kalau kita lihat Darren Lock, katakanlah Darren Lock beraksi di pasukan lain, saya rasa persaingan itu akan lebih menjurus kepada dia mungkin akan struggle untuk mencari tempat di pasukan kebangsaan. Tetapi bersama dengan pasukan PJ City, dia membuktikan dia antara penyerang tempatan yang terbaik. Okey, kita akan bersama dengan wartawan, iaitu kita panggil dia Tok Adi. Dia Bang Haji lah. Dia kalau kat Istro ni, kat arena dia lah imam, ngaji sedap, suara pun sedap. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam, Hafizal Hamad dan juga Nizaruddin Yusof. Welcome back, Hafizal Hamad. Terima kasih banyak. Tapi cara sebut tu pun macam duduk masjid Ngeriuh. Steady tu. Allahu Akbar. Okey, baik. Dua cerita berbeza. Ni kita kerja. Gelak lagi kita kerja ni. Dua cerita berbeza. Satu, bagaimana P Maniam turun tanpa tekanan, saya katakan. Kerana apa yang dia ada, dia bawa itu je lah. Penang pula, tekanannya makin memuncak selepas hanya mereka, kalau tak salah saya, mencipta 2 atau 3 kemenangan secara untuk keseluruhan untuk musim ini. Fadil melihat senario kedua pasukan ini.
Baiklah, betul Hafizal. Saya mulakan terlebih dahulu dengan tuan rumah malam ni iaitu PJ City. Kita tahu saingan Liga Malaysia musim ini menuju ke penamatnya, menuju ke penghujungnya. Hanya tinggal satu perlawanan Liga Super dan juga Piala Malaysia selepas ini. Dan untuk PJ City, nothing to lose. Mereka tidak ada apa yang perlu dikecewakan dengan prestasi ketika ini, walaupun kita sedar kalau dibandingkan dengan prestasi musim lalu sebagai contoh, mereka lebih baik, sedikit lebih baik. Namun untuk musim ini saya rasakan bahawa PJ City sudah melakukan yang terbaik dengan barisan pemain muda, rata-ratanya pemain muda, diadun pula dengan campuran pemain senior seperti mana yang Hafizal dan juga Nizaruddin bincangkan tadi. Adanya Darren Lock, adanya Guru Sami, Mahali Jasuli, Supermin, Khairi Muhaimin di situ. Dan untuk perlawanan malam ini, kedua-dua pengendali setuju bahawa agak hambar di kedua-dua pihak. Namun PJ City bijak untuk memanfaatkan situasi, terutamanya counter attack. Dan apa yang paling saya tertarik malam ini Hafizal, kelibat pemain versatile berusia 33 tahun. Siapa lagi kalau bukan Mahali Jasuli. 90 minit permainan, di mana-mana adanya Mahali. 1 assist dan 1 jaringan malam ini. Sementara di camp Datuk Zainal Abidin Hassan, di camp Harimau Kumbang, nyata musim ini tidak keterlaluan Hafizal untuk saya katakan antara pasukan ataupun penyokong yang mahukan musim ini ditamatkan lebih awal. Mereka mahu lupakan musim ini adalah penyokong, antaranya penyokong Pulau Pinang. Dan pastinya mereka mengharapkan musim depan lebih baik buat mereka. Dan untuk malam ini tanpa 3 tonggak import, Endrick Dos Santos, Rafael Vitor di bahagian pertahanan dan juga Lucas Silva nyata merencatkan perancangan Datuk Zainal Abidin Hassan yang menyaksikan juga Hilal Bassam El Highway tidak dapat sokongan yang mencukupi daripada rakan pasukan Hafizal. Sebut sekali lagi nama Pak Arab tu. Hilal Bassam El Highway. Oh, sedap. Nahu tak lari langsung. Lidah Arab. Dengar cerita Khairul Muhaimin daripada Sembang kata nak balik pergi belah sana, betul ya? Masya Allah. Okey, dah halang tanya ni kan. Okey. Untuk ketika ini bukan sahaja Khairul Muhaimin saya tak kurang pasti, namun Mahali. Sebentar tadi saya mendapatkan maklumat daripada Mahali Jasuli bahawa dia sudah pun menerima tawaran approach daripada 2 pasukan. Dan kalau boleh saya bagi hint, satu di selatan tanah air dan satu lagi di utara tanah air. Cukup sekat itu Hafizal. Satu, Perak lah. Okey, confirm. Perak atau Pening lah tu. 2 tu ya. Saya rasa lah. Okey. Tweet lah cepat, tweet. Letak mic ni. Jangan di sebentar bang. Dah tweet dah Hafizal. Tweet dah. Okay, terima kasih lah Bang Ji. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Hafizal dan juga Nizaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi kita bagi maklumat, dia berkata tak betul pula. Betul. Ini betul kan ni kan? Sebab dia jumpa orang dia kan. Baik. Saya nak nantikan sebenarnya kedua-dua pasukan ni dalam Piala Malaysia. Macam dia Tok Adi kata tadi, kedua pasukan khususnya Penang, dia mahu segera tamatkan saingan liga ni, nak berikan fokus kepada Piala Malaysia. Ya, saya setuju juga dengan Tok Adi dan juga Hafizal lah. Kalau boleh perlawanan pada malam ni yang terakhir lah untuk pasukan Pulau Pinang lah, kerana memang cukup struggle. Dan saya juga bersimpati dengan Datuk Zainal lah. Bukan bersimpati, dia masuk dengan pasukan dalam keadaan struggle. Betul. Dengan kekurangan pemain, yang demam, yang batuk, yang sakit kaki, semua dia nak rawat lah. And then striker fourth pasukan Penang juga tidak begitu baik. Apabila bermain tidak dapat menjaringkan gol, memang saya rasa susah lah untuk memenangi perlawanan. Dan saya harap kedua-dua pasukan ini boleh menjelmakan satu aksi yang baiklah di Piala Malaysia. Ya. Kita nak dengar sesi sidang media bersama dengan P. Maniam dan juga Datuk Zainal Abidin Hassan, tetapi saya tak dengar lagi Saya tak dengar lagi apa kata P. Maniam. Tetapi saya jangkakan antara baik-baik yang akan disebut oleh P. Maniam adalah saya kena terima kasih kepada pemain.